Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi masyarakat Al-Fiqhiyah, Ustazah Ainul Mardiah binti Zabidi dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan tajuk kaedah kuliah yang ke-11 iaitu Al-Kharaju bil-Dhaman, yang bermaksud mendapat faedah sebabnya bersedia menanggung risiko. Nama saya Nur Amira Najah binti Ibrahim, nombor matrik I1830328. Okey, seterusnya kita masuk kepada huraian kaedah. Apakah yang dimaksudkan dengan al-kharaj dalam lafaz kaedah ini? Al-kharaj ialah faedah atau penghasilan. Oleh itu, al-kharaj juga membawa maksud segala yang diperolehi sama ada ia berbentuk pekerjaan atau faedah. Hasil tersebut diperolehi bagi sesiapa yang telah membayar atau membiayainya. Selaras dengan kata-kata Waqi' bin Al-Jarrah iaitu man dhaminan malan falahu rabbuhu. Maksudnya ialah sesiapa yang menjamin atau menanggung sesuatu harta baginya ialah faedah atau keuntungan. Kaedah lain, kaedah itu hampir sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Aisyah radhiyallahu anha iaitu al-wallatu bid-dhaman, yang bermaksud mendapat faedah kerana ada jaminan risiko. Oleh itu, faedah yang terhasil daripada sesuatu dikira sebagai jaminan seandainya ia terbentuk secara terpisah daripada pendapatan yang diperolehinya atau tidak setimpal. Sebagai contoh, tegahan untuk membayar sewa atau upah sebagai gantian jaminan terhadap barang yang rosak. Seterusnya kita pergi kepada sumber asal kaedah. Secara jelas, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama, kaedah ini ia berasal daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha iaitu anna rajulan ibta'a ghulaman faqama indahu ma sya'allahu an yuqima thumma wajada bi عيبا فخاصمه للنبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان, yang bermaksud seseorang lelaki telah menjual hambanya. Hamba itu tinggal bersama pembeli tersebut untuk beberapa hari. Selepas itu pembeli itu mendapati bahawa terdapat kekurangan atau kecacatan pada hamba yang dibelinya itu. Lalu ia mengadu kepada Nabi. Dengan itu Nabi telah mengembalikan hamba tersebut kepada penjual asal. Penjual itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, pembeli ini telah pun mengambil faedah daripada hambaku." Dan Nabi pula bersabda, hak mendapatkan hasil disebabkan keharusan mengganti kerugian. Justru itu, sebagaimana telah dijelaskan oleh ulama, sebab wurud hadis tersebut ialah terdapat seseorang telah membeli hamba dan membawa pulang ke rumah untuk beberapa seketika. Kemudian ia didapati bahawa hamba itu mempunyai kekurangan atau kecacatan. Lalu ia menemui Nabi dan melaporkannya dan diselesaikan oleh baginda sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis ini. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah dan teman nombor matrik I1830335. Saya akan menyambung pembentangan seterusnya daripada kawan saya. Saya akan masuk kepada rumusan kaedah. Sebagai rumusannya, konteks lain dalam kaitan dengan kaedah tersebut, Ibnu Abdul Abbar ada menyatakan dalam kitab At-Tamhid yang bermaksud suatu kaedah bila diambil hasil dan diperolehi hasil adalah dengan ada ganti rugi dikenakan sebagai tukaran untuk itu daripada pembahasan dan perbelanjaan. Okey, contohnya kita dapat untung daripada hasil dengan adanya ganti rugi yang dikenakan adalah sebagai tukaran untuk itu daripada papasan dan perbelanjaan. Okey, kita boleh tengok kepada maksud al-kharaj yang bermaksud hasil daripada pendapatan yang diperolehi adalah atau dihasilkan. Okey, ataupun salah faham maksud dia faedah ataupun penghasilan. Okey, contohnya seperti faedah dan manfaat daripada sesuatu. Contohnya macam petani
okey, dia tanam sayur, contohnya lada lah. Okey, dan dia jual lada tersebut. Okey, lepas tu dia dapat untung daripada jual lada tersebut, daripada sesuatu itu adalah lada tersebut lah. Okey, manakala ad-daman pula ialah apa yang mengiringi ataupun imbuhan kepada kerosakan. Okey, seterusnya kaedah itu adalah sama dengan lafaz al-ghurmu bil ghurmi, yang bermaksud kerugian itu berdasarkan kepada faedah. Yang berdasarkan kaedah dan hadis tersebut, yang bermaksud suatu faedah ataupun manfaat yang diperolehi ataupun diambil daripada penjual adalah menjadi hak milik pembeli disebabkan jaminan atau risiko yang terdapat daripada pihaknya. Okey, suatu faedah atau manfaat. Okey, kalau dalam urusan jual beli disebut untung lah kan. Okey, untung yang penjual ambil itu adalah hak milik pembeli juga. Okey, disebabkan risiko jaminan ataupun risiko yang terdapat daripada pihaknya. Contohnya macam barang tersebut rosak, buruk dan sebagainya lah. Okey. Then kita akan masuk kepada hukum furuk. Hukum furuk yang pertama adalah seseorang membeli suatu barangan, kemudian ia memulakan kepada penjual kerana ada kecacatan. Faedah yang diambil sepanjang tempoh tersebut tidak dikenakan apa-apa ganti. Okay, hal ini kerana jika ia merosakkan ketika barangnya, contohnya dia merosakkan barang tersebut semasa barang itu ada kat tangannya, okay, sebelum mengembalikan kepada penjual, ia adalah daripada hartanya dan jaminannya. Okay, contohnya macam Ali ni dia beli handphone lah. Handphone dia dia bagi balik kepada penjual tu sebab ada kecacatan, ada rosak kat mana-mana lah. Okay, maksudnya dan faedah yang diambil sepanjang tu tidak dikenakan apa-apa ganti. Okay, contohnya macam sebab sepanjang diguna tu tidak dikenakan apa-apa ganti sebab tu pun adalah salah satu harta sebab dia beli dan diguna. Okay, so tidak dikenakan apa-apa ganti. Yang kedua, nafkah dan belanja barangan sewaan yang disewa ditanggung oleh penyewa kerana faedah dan manfaat untuknya. Okey, contohnya macam sewa kereta. Contohnya Ali ni nak sewa kereta, dan semasa dia ambil kereta yang nak disewa tu, minyak kereta tu kurang sebab belanja, contohnya macam minyak tu hendaklah ditanggung oleh penyewa. Tu Ali tu lah sebabnya dia yang nak guna kereta tu, dia yang nak ambil manfaat daripada kereta tu. So minyak yang hendak digunakannya dia lah pelisi. Okey, contoh yang lain, seseorang yang membeli lembu tenusu, setelah lembu itu diperah untuk beberapa ketika, susunya dapati ada cacatnya. Okay, ia menemui penjual dan mengembalikan semula lembu tersebut dan mengambil kesemua wang yang dibayar dulu. Ia berhak mendapat faedah daripada perahan susu selama beberapa hari itu kerana ia juga kerugian dan membelanjakan makanan dan lainnya semasa lembu itu di rumahnya. Okey, ada seorang pakcik ni dia beli lembu susu, dan selepas beberapa hari dia perah susu, dia terdapat kecacatan yang ada pada lembu tenusu tersebut. Okay, dan dia pergi kepada penjual dan mengembalikannya serta mengambil semula wang tersebut. Okay. Tapi dia tak selama dia lembu tu berada di rumahnya, dia ambil susu di perahnya. Okey, dia tak kena bayar kepada penjual, tak kena bayar balik kepada penjual walaupun susu tu diperah, kerana dia pun mendapat kerugian sebab macam beli makanan dan sebagainya untuk lembu tersebut. Okay, so, dia pun mendapat kerugian lah, dia beli banyak dan kemudian lembu tersebut ada kecacatan. Okey, meskipun dia mengembalikan semula lembu tersebut, dia tak perlu bayar balik untuk susu yang diperahnya kerana kerugian yang
dia membelanjakan untuk makanan dan sebagainya. Okey. Seterusnya saya akan masuk kepada kaedah pecahan. Okay. Kaedah yang pertama iaitu al-ghurmu bil gunang. Yang maksud kerugian itu berdasarkan faedah. Okey, huraian faedah. Kaedah ini memberi maksud sesiapa yang memperoleh atau mencapai manfaat tersebut terhadap satu perkara itu hendaklah bersedia menanggung kemudaratan atau kesesamaan yang terdapat daripadanya. Okey, contoh macam tanah saya tadi lah. Okey, tanah banyak yang dia jual, dapat untung, tetapi dia juga kena bersedia menanggung risiko daripadanya. Contohnya macam pemborong beli dalam bilangan yang banyak, dalam 10 kilo macam tu. Okey, then penjual tu dapat komplain daripada customer tu. Contohnya ada lada yang rosak sebanyak 500 gram ataupun sekilo macam tu. Okey, tu risiko yang perlu diambil, ditanggung oleh penjual. Okay, seterusnya, lafaz kaedah itu merupakan kebalikan atau akas kepada kaedah kuliah sebelumnya, dan begitu kaedah ini juga membawa tujuan bahawa jaminan dan risiko dikenakan berdasarkan faedah. Okey, contoh untung yang penjual dapat tu juga akan mendapat risiko. Okey, dia dapat faedah, tapi dia juga perlu bersedia untuk menanggung risiko. Contoh ada buruk, rosak dan sebagainya lah. Okey, antara hukum furuknya adalah tanggungan atau perbelanjaan terhadap pengurusan serta penjagaan harta syarikat adalah menjadi tanggungjawab semua orang berkongsi menurut kadar bahagian mereka. Yang kedua, perbelanjaan atau tanggungan harta dan barang tercicir seperti serta hilang di bawah tanggungan Baitul Mal, kerana jika pemiliknya meninggal dunia, harta itu akan berpindah kepada Baitul Mal. Okey, so harta yang tercicir atau sebagainya itu akan ditanggung oleh menjadi tanggungan Baitul Mal. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khairunisa binti Aziz, nombor bateri I183034333. Okey, seterusnya saya akan menyambung kaedah seterusnya, iaitu An-nikmatu biqadri nikmat wa nikmatu biqadri nikmat, yang bermaksud nikmat sesuai dengan susah payah sesuai dengan nikmat. Okey, huraian kaedah. Kaedah ini merupakan kaedah yang hampir sama dengan dua kaedah sebelumnya. Okey, dua kaedah sebelumnya iaitu kaedah al-kharaju bid-damani, yang bermaksud mendapat faedah kerana bersedia menanggung risiko, dan kaedah al-ghumu bil-ghummi, yang bermaksud kerugian atau tanggungan disebabkan mendapat faedah. Erti kata lain, kaedah itu membawa maksud keuntungan yang diperoleh adalah diukur menurut kadar pengorbanan. Begitu juga sesuatu pengorbanan itu diukur berdasarkan kadar keuntungan. Maksudnya kat sini, lebih banyak pengorbanan yang kita buat, lebih banyak keuntungan yang kita diperoleh. Macam itulah. Okey, rumusan kaedah. Kaedah pecahan ini mempunyai kaitan dengan kaedah yang lain, iaitu perkataan atau kalimah pertama dan kalimah bahagian kedua. Okey, yang mana kalimah pertama itu bermaksud kenikmatan itu disesuaikan dengan kadar susah payah. Ia adalah hubungan atau hampir sama dengan kaedah al-kharaju bid-daman. Manakala kalimah bahagian kedua maksudnya susah payah itu disesuaikan dengan kadar kenikmatan, ia mempunyai kaitan sama hampir dengan kaedah al-ghumu bil-ghummi. Okey, kaedah ini menyerupai atau bersamaan dengan dua lafaz kaedah sebelumnya, namun bukanlah bererti pembawaan sebagai usaha sia-sia. Yang mana kerana ia dibentangkan di sini untuk menjelaskan di mana ia berfungsi sebagai pembatasan atau ikatan kepada kedua-dua kaedah tersebut. Okey, hukum furud. Seseorang yang meminjam sesuatu barang, ia yang wajib memulakan serta membayar kos pengangkutan apabila diperlukan. Sebaliknya, seseorang yang meninggalkan barangnya untuk dijaga, kos pengangkutan atau kos penjagaannya di bawah tanggungjawab pemilik barang. Okey, kat sini kalau seseorang yang pinjam barang tu, ia yang wajib pulangkan dan bayar kos pengangkutan. Sebaliknya, kalau seseorang yang tinggalkan barangnya untuk dijaga, kos pengangkutan dan kos penjagaannya ni di bawah pemilik barang.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya ni Ana Syazwa binti Ni Aziz. Nombor matrik I183030307. Saya akan sambung kepada kaedah pecahan sughra yang ketiga, iaitu kaedah al-ajru wad-dhamani la yajtami'ani, yang membawa maksud sewa dan membayar ganti rugi tidak berkumpul. Okey, huraian kaedah pecahan ini adalah kaedah ini terkenal dalam kalangan ulama mazhab Hanafi. Antara lain, ia juga dibawa dengan lafaz la yajtami'ul ajru wad-dhamanu, yang membawa maksud tidak berkumpul antara upah dengan jaminan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan al-ajru adalah mendapat upah atau tukaran ataupun mendapat manfaat. Manakala ad-dhaman pula adalah bermaksud bayaran untuk harga atau nilai sesuatu kekurangan. Okey, contoh yang dapat kita ambil adalah penyewa tidak dikenakan tanggungjawab atau kewajipan membayar ganti rugi terhadap barangan disewanya. Namun, menurut ulama mazhab Al-Syafi'i dan Hambali, dengan membawa kaedah sebaliknya, iaitu sewa dengan ganti rugi atau jaminan itu harus berkumpul serentak. Okey, rumusan kaedah daripada rumusan kaedah ini, lantaran itu upah dan ganti rugi tidak dapat berkumpul atau dikenakan sebagai bebanan atau tanggungjawab terhadap penyewa serentak, iaitu kedua-duanya tidak boleh dibebankan serentak terhadap penyewa. Hukum furuk. Antara contoh hukum furuk yang terbentuk daripada kaedah ini adalah seseorang menempah sepasang kasut daripada tukang kasut. Okey, tukang kasut tersebut berhak menahan kasut daripada diserahkan kepada penempahnya sehinggalah dibayar upah dengan sempurna. Jika kes ini, jika tukang kasut itu menahannya lantaran tidak dibayar upah, kemudian kasut tersebut rosak, dia tidak dikenakan tanggungjawab membayar ganti ruginya, malahan masih berhak mendapat upahnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Alia binti Azhari, matrik I183033309. Okey, seterusnya saya akan sambung pada pecahan kaedah mutasabbibu la yudmanu illa bita'ammudi, penyebab sesuatu tidak bertanggungjawab kecuali kerana sengaja. Okey, untuk huraian kaedah, kaedah ini menjelaskan berkaitan perbuatan orang yang melakukan perkara yang menimbulkan sesuatu sebab terjadinya sesuatu. Okey, sesuatu perbuatan secara tidak langsung akan menimbulkan sesuatu akibat. Okey, sebagai contohnya, apabila seseorang itu melakukan perkara yang boleh menimbulkan kemudaratan kepada orang lain dan dalam masa yang sama juga dia tidak berniat untuk melakukannya, maka dia tidak perlu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan sebab dia tidak sengaja. Okey, untuk hukum furuk, seorang pekebun melepaskan tembakan untuk menembak tupai di kebunnya. Tanpa disedari, terdapat pekebun lain di sekitarnya yang sedang memanjat pokok mangga. Okey, melalui perbuatannya itu, dia telah menyebabkan kecederaan kepada pekebun yang memanjat pokok mangga. Okey, melalui kejadian ini, pekebun yang mengalami kecederaan itu tidak boleh meminta pekebun yang melepaskan tembakan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kerana perbuatannya itu dilakukan secara tidak sengaja dan di luar kawalan.